banyaknya ilmu seseorang itu, bukan itu ukuran kebenaran yang dia bawa. Ya? Betul, cari ilmu penting. Betul, Islam ajar kita mendapatkan ilmu, apatah lagi ilmu agama. Penting. Bahkan mencari ilmu itu wajib, fardu ain. Betul. Tapi nak jadikan ukuran kebenaran, tak boleh. Banyaknya ilmu bukan bermakna orang itu benar. Ya? Bukan makna orang itu benar. Kalau ilmu menjadi ukuran kebenaran, sebenarnya iblis itu lebih banyak ilmunya daripada Haji Hadi. Ini nak beritahu. Iblis itu lebih banyak ilmunya daripada Haji Hadi. Kalau kamu bangga Haji Hadi itu banyak sangat ilmu dia, iblis itu jauh lebih banyak daripada Haji Hadi ilmu dia. Sebelum Haji Hadi kenal Tuhan, iblis dah kenal dulu Tuhan. Sebelum Haji Hadi tahu bahawa Allah itu satu, wujud satu, kan? Iblis dah tahu dah Tuhan itu memang satu. Haji Hadi hanya bercerita dalam kitab, dalam Quran tentang wujudnya syurga dan neraka. Haji Hadi hanya mampu bercakap macam itu. Adanya syurga, ada neraka. Iblis dah duduk pun dalam syurga. Kamu hanya bercerita, kamu tak pernah rasa, kamu tak pernah tengok syurga, kamu tak pernah tengok neraka. Iblis kata, aku dah duduk dah. Dia dah duduk syurga dah, iblis ni. Sebelum Haji Hadi tahu bahawa kelahiran manusia itu, makhluk pertama yang Allah cipta adalah Adam, yang diperbuat daripada tanah. Yang diajarkan oleh guru-guru kita, termasuk Haji Hadi. Sebelum Haji Hadi tahu Adam itu wujud, diperbuat daripada tanah, iblis dah tahu dah Adam itu akan wujud. Iblis dah tahu dah Allah akan wujudkan makhluk bernama Adam. Dan Allah akan cipta Adam itu daripada tanah. Iblis tahu dulu daripada Haji Hadi. Iblis juga tahu bahawa Nabi akhir zaman adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tahu dulu daripada Haji Hadi. Tapi kenapa iblis masuk neraka? Sedangkan dia lebih alim. Ilmu dia lebih banyak daripada Haji Hadi. Tapi kenapa dia masuk neraka, saudara? Sebab dia takbur, ego dengan ilmu dia. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia takbur, bongkak, maka dia menjadi orang kafir. Itu iblis. Sebab tu saya kata ilmu banyak bukan makna kebenaran. Sebab tu iblis dia tak heran dengan orang banyak ilmu ni. Dia tak heran orang berstatus ulama. Sebab iblis tahu dia banyak ilmu, aku boleh selewengkan dia kalau aku nak. Ilmu dia banyak. Jangan ingat kita selamat daripada godaan iblis. Iblis kata, aku lagi banyak daripada engkau lah ilmu aku. Cuma kalau engkau ego, maka engkau akan jadi makanan kepada iblis. Tapi kalau orang tahu, rendah diri, selalu bertolak ansur, pemaaf, rendah diri, yang ini masalah bagi iblis. Iblis tak mampu nak berdepan dengan orang yang sentiasa berendah diri. Sebab iblis mahu supaya orang ada ilmu ini, dia akan bongkak dengan ilmu dia. Ini yang iblis nak. Tapi kalau ada orang yang rendah diri, walaupun ilmu tak banyak, tapi dia sentiasa berendah diri, tawaduk, suka memaafkan orang, buat satu kerja dengan ikhlas, tanpa ada riak, ujub, yang ini masalah bagi iblis. Sebab tu saya pelik apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila dengar Haji Hadi masuk IJN, hospital, dia datang ziarah. Kebetulan pula ada kawan dia juga sakit. Ini dijadikan modal politik oleh Wadan Walaon. Dia bukan saja nak berterima kasih, ataupun kurangnya pujilah sikit pada menteri tak ziarah presiden dia. Bahkan dia memfitnah pula dengan cerita-cerita. Kononnya itulah bukti bahawa Anwar tak cukup jumlah. Walau kita semua tahu yang duk jerit cukup jumlah tu Haji Hadi. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Dah cukup jumlah, lebih dari cukup. Itu adalah laungan Haji Hadi. Semua orang tahu. Menjadi sejarah, bahkan menjadi ringtone pada setengah handset. Perkataan Haji Hadi ni, sampai PRU. Saudara masih ingat kan? Bukan senang nak tengok Haji Hadi buka cermin tingkap kereta, saudara. Kalau siapa kenal watak Haji Hadi, dia takkan buka cermin tingkap dia.
Oh, dia pemimpin hebat, dia ulama. Mana boleh nak buka tingkap, naik kereta tersandar belakang. Dia takkan buka tingkap cermin gelap dia. Susah, dia tak macam Anwar. Nampak orang ke kanan, dia akan buka tingkap, babai tangan kan. Jadi tak buat benda tu. Tapi lepas PRU itu hari, kita jadi terperanjat. Haji Hadi buka tingkap. Dia keluar kepala dengan serban dia kat pintu tingkap tu. Ini pelik. Kenapa pula ni? Sebab terlalu gembira. Sebab apa? Dah cukup jumlah. Lebih dari cukup. Dah terbayang dah nak jadi utahah tengah sekali lagi. Ini nak jadi. Sehat, segar boga dia waktu itu. Kan? Sebab dia diperdaya oleh Din Cirit. Din Cirit begitu jadi, kita cukup jumlah. Berapa? 115. Hebatlah tu. Masa tu 115 tu kuat lah tu. Kan? Sebab minima nak jadi kerajaan ni 112. 112 boleh bentuk kerajaan. Muhyiddin kata ada 115. Mana lebih berapa orang tu? Ada 3 orang je lebih. Punyalah bangganya Muhyiddin. Ya, dia akan jadi Perdana Menteri dengan kelebihan 3 orang. Dia banggakan tu. Saya ada 115 dia kata. Lebih 3 orang je. Tak apa 3 orang lebih tak apa. Yang nak lepas pun saya jadi Perdana Menteri. Tebuk atap itu hari pun 3 orang je lebih. Masalahnya. Boleh ke menyakau? Tak ada masalah. Yang penting jadi Perdana Menteri. Walaupun lebih 3 orang, sempat lagi saya menyakau. Tak ada masalah. Itu yang dia nak. Ada 3 orang je. Dia beritahu jadi. Adi, kita ada lebih 3 orang ni. Dia beritahu jadi. Betul ke? Betul. Kita ada lebih 3 orang. Tengok ni SD ni, saya ada SD ni. Ada 115. Kita dapat ni. 115. 10 tu kita curi daripada UMNO. Biasalah. Biasalah. Ana hantar bukan tak tahu dengan Ana. Ana ni kalau tak ada curi, tak boleh Ana jadi Perdana Menteri. Kata Muhyiddin. Pada jadi. Dulu pun Ana jadi Perdana Menteri, Ana curi je lah. Daripada UMNO. Curi daripada PKR. Sebab tu Ana jadi Perdana Menteri. Kali ni Ana kena buat benda yang sama. Nak jadi Perdana Menteri. Betul-betul. Bagus. Naam kata jadi. Ini Ana setuju dengan cara hantar. Kata jadi. Maka cukup jumlah. Lebih dari cukup. Kata jadi kan. Saudara. Itu perangai ada orang tu. Nak jadi kerajaan. Nasib baiklah. Ya, Allah atur cukup cantik, saudara. Rupa-rupanya cadangan untuk Akta Lambat Parti ni benar-benar menyelamatkan negara kita dari pemimpin-pemimpin korup seperti Muhyiddin dan juga Haji Hadi ni. Mereka sendiri yang luluskan. Semua parti lulus Akta Lambat Parti. Dan satu-satunya parti yang belajar daripada langkah Sheraton adalah parti UMNO. Itu saya kata kebijaksanaan Zaid Ahmidi. Ada juga bijak dia. Ya? Sebab dia belajar daripada langkah Sheraton. Tak boleh jadi ni. Kalau sampai bila ahli UMNO boleh melompat sesuka hati, maka UMNO meminda perlembagaan dia buat undang-undang dalam parti dia sebelum pilihan raya bahawa setiap ahli parlimen dia kalau nak melompat, tak ikut keputusan parti, kena kosongkan kerusi dan bayar 100 juta. Ini yang UMNO mengikat ahli parlimen dia. Ikatan inilah yang tidak boleh dirungkai oleh Muhyiddin. Yang menyebabkan dia gagal nak mendapat jumlah yang cukup menjadi Perdana Menteri. Yang ini Haji Hadi tak tahu. Sebab Haji Hadi mana tahu Akta Lambat Parti dah ada pindah. Pasal dia kaki ponteng parlimen. Parlimen pun jarang sekali dia datang. Jadi mungkin dia tak sedar bahawa Akta Lambat Parti tu ada. Dia percaya pada kertas tu lah. Kertas A4 tu. Yang tunjuk dekat Muhyiddin ni kan. Ada 116. 116 cukup jumlah. Lebih dari cukup. Tunggu istana panggil je. Seronok dia. Kata saudara tengok muka dia kan. Masa dia keluarkan muka dekat cermin tingkap tu kan. Geram je nak starlight dari dia kan. Geram saudara. Pasal lebay. Kalau orang lain, orang jahil tak apa. Buat panggil macam tu. Kamu lebay. Presiden. Mengajar kitab. Perangai huduh macam itu. Rakus. Kemaruk kuasa. Kerana tuduh Anwar kemaruk kuasa. Tuduh orang lain kemaruk kuasa. Walau diri sendiri itu yang kemaruk. Tak cukup jumlah, duk kata cukup jumlah. Dialah memperkenalkan istilah tebuk atap.
Dia ingat orang lain macam dia. Sepatutnya dia sebagai parti Islam, dialah menjadi parti yang menjadi parti pendamai sekiranya parti-parti lain berbalah. Sebab dia parti Islam. Dia parti Islam. Patut dia memberi pandangan, dia bagi nasihat berdasarkan Al-Quran hadis. Berdasarkan akhlak Islam. Sepatutnya dia mendamaikan mana-mana parti yang berbalah. Sepatutnya. Sebab dia parti Islam. Tapi tidak. Dia bukan saja mendamaikan, dia punca. Dia punca. Dia mengaku, saya ni mastermind, saya lah terlibat mengaturkan langkah syaitan. Saya jumpa Mahathir. Dia sendiri mengaku, saudara. Bukan kita nak fitnah. Dia sendiri mengatakan bahawa dia terlibat. Supaya memujuk Mahathir. Supaya kianat Pakatan Harapan. Ini perangai Haji Hadi. Presiden Parti Islam Malaysia ni, ini perangai dia. Jauh beza daripada almarhum Ustaz Fadil Noor. Jauh beza daripada almarhum Tok Guru Aziz. Malang sungguh PAS mendapat pimpinan seperti ini yang merosakkan jemaah Islam. Yang satu ketika PAS adalah parti yang amat dihormati oleh orang Islam dan juga oleh bukan Islam. Tapi hari ini, satu parti yang tak ubah seperti pelacur-pelacur politik yang sanggup melanggan siapa saja asalkan untuk kepentingan dia. Dia boleh terima Mahathir, satu ketika dia boleh terima Anwar Ibrahim, satu ketika dia boleh terima DAP, satu ketika dia boleh terima semua orang, Zahid, Najib, semua dia boleh terima. Tapi semua ni pernah jadi musuh dia. Hari ini dia terima Mahathir. Sebab itu dia tak ada parti yang tak pernah menjadi kawan kepada parti PAS. Tak. Semua dah pernah dia bersama dengan dia. Dan akhirnya dia sendiri yang lari. Bukan parti lain kianat dia pun, dia lari. Habis madu, sepah dibuang. Ini perangai dia. Ini jadi perangai macam ustaz ni. Nikah banyak. Lepas tu, cerai satu persatu. Nikah, cerai. Nikah, cerai. Ini perangai dia. Sampai ke parti politik nak bawa. Duduk dalam Pakatan Rakyat, cari alasan macam mana nak keluar dari Pakatan Rakyat. Nak cari apa alasan nak keluar ni. Maka tunggang DAP. Gunakan DAP. Jadikan DAP punching bag. Oh, DAP tak sokong hudud. DAP tak sokong Islam. Maka PAS mempunyai prinsip yang kuat. Kita nak laksanakan Islam. Kita sanggup keluar dan kita putuskan tahaluf siasi kita. Oh. Kuatnya prinsip. Sanggup bersendirian. PAS akan bersendirian dalam pilihan raya. Kerana kita yakin dengan kuasa Allah. Walaupun kita bersendirian, kalau Allah nak bantu, kita boleh jadi kerajaan. Dan kita akan laksanakan hudud. Takbir, kata wala'un. Percayalah saudara-saudara. Tidak mustahil kalau kita bertanding pilihan raya, malaikat dari langit akan turun mengundi untuk kita. Apa dalil dia? Dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, tentera Islam tidak ramai. Tetapi malaikat turun membantu dan menewaskan tentera kafir dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Badar, dibantu oleh tentera Allah, iaitu para malaikat membantu. Dan percayalah saudara, bahawa PAS masuk pilihan raya kali ini, saudara jangan pelik. Kalau malaikat akan turun mengundi dan berbaris, malaikat akan cop jari. Dalam dakwat cop jari, kemudian malaikat akan mengundi dan undi PAS. Sedap ceramah. Takbir, kata wala'un. Bayangkanlah malaikat turun waktu pilihan raya, daftar, baris, cop jari, pangkah PAS. Seolah malaikat tak ada kerja lain. Nak mengundi untuk PAS pula. Satu kerja pula dah, malaikat kata. Aku dah Allah turunkan aku sebagai malaikat Jibril, malaikat Mikael. Ada tugas-tugas mengambil nyawa, tugas menurunkan hujan, tugas menurunkan rezeki. Ditambah oleh lebay pula suruh aku mengundi, kata malaikat. Kalau malaikat boleh bercakap macam tu, lah malaikat akan bercakap. Siapa kamu? Ya, Allah bagi aku. Aku malaikat Jibril. Mikael, Israfil, ada tugas masing-masing. Kami ada tugas menyampaikan wahyu, kami ada tugas menurunkan hujan, kami ada tugas mengambil menurunkan rezeki. Kamu pandai-pandai tambah pula pada kami tugas untuk mengundi. Siapa kamu PAS? Tapi walau percaya, saudara. Bukan saya nak bohong.
Buka YouTube. Now. Now. Sekarang. Buka YouTube. Ada ucapan Ustaz PAS. Malaikat akan mengundi kita. Jangan takut, PAS boleh bersendirian. Boleh menang pilihan raya. Kalau betul PAS boleh bantu. Kalau betul malaikat ni bantu PAS, saudara. Dah lama dah rakyat Kelantan ni tidak ada masalah air. PAS akan bantu buat paip air di Kelantan. Solat hajat, minta malaikat tolonglah buat korek tanah ke, boring ke, untuk rakyat Kelantan dapatkan air. PAS akan bantu, saudara. Takkan Serambi Mekah PAS tak nak bantu. Takkan Serambi Mekah ni malaikat tak nak bantu. Kalau dah malaikat boleh bantu pilihan raya, gunakanlah malaikat itu untuk buat jalan raya di Kelantan. Suruh malaikat gali tanah, gali itu untuk bagi air di Kelantan. Tak boleh ke? Serambi Mekah tu. Takkanlah sebodoh itu, walaon. Jangan jual nama malaikat. Ini sikit nak jual nama malaikat. Sebab apa? Nak yakinkan orang Melayu. Sebab apa? Sebab dia tahu ramai orang Melayu bodoh. Mengajar kitab, rajin. Belajar agama, rajin. Tetapi bodoh. Sepatutnya lagi banyak ilmu kita mengaji, kita lebih cerdik, bukan lebih bodoh. Sebab apa jadi bodoh? Sebab kita percaya dan yakin orang lebay-lebay politik ini semuanya benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka apa yang dia cakap. Lepas itu kita jadi bodoh. Sampai ada ustaz kata, ya, kepada PAS yang datang mesyuarat itu, mendatang mesyuarat PAS itu lebih baik, lebih mulia daripada sujud solat. Percaya orang. Datang mesyuarat itu, mati dalam mesyuarat lebih mulia daripada mati sujud. Percaya. So, apa dia kata macam tu? Nak suruh pemimpin kajian datang mesyuarat. Kena jual agama lah. Ketidak kawan yang mana datang mesyuarat? Ponteng mesyuarat. Cawangan. Jadi nak bagi dia gaji datang mesyuarat cawangan, kena jual agama lah. Bahawa mati dalam mesyuarat cawangan itu, dalam mesyuarat cawangan PAS, lebih mulia daripada mati sujud. Ini ada ustaz sebut. Buat kereta reka, ada video. Sama juga MP Jasin. Sesiapa saja ahli sunnah wal jamaah mesti berada dalam parti PAS. Takbir, kata Balaon. Tengok. Bukan susah nak cari ahli. Tak susah. Tunggang agama. Jual agama. Kamu ahli sunnah wal jamaah ke Syiah? Ahli sunnah wal jamaah, mesti bersama PAS. Kalau tidak bersama PAS, kamu Syiah, Wahabi, macam-macam lah dia letak. Tak susah, saudara. Nak cari penyokong, jual agama je. Sokong BN masuk neraka. Sokong PH masuk neraka. Sokong PAS, syurga. Kan, syurga lah. Dia tak sebut lah sokong PAS masuk syurga. Tapi kalau dia kata sokong BN masuk neraka, sokong PH masuk neraka, maksudnya apa? Nak masuk syurga, sokong siapa? Sokong dia lah. Masuklah syurga. Senang masuk syurga. Kan? Anak muda. Anak muda seronoklah kerja senang. Langkah mudah masuk syurga. Kan? Sokong PAS je. Ada satu ustaz dulu. Saya tak nak sebut nama. Dia dah arwah dah. Kan? Dalam ceramah dia. Kalau saya tengok YouTube pun masih ada lagi. Kan? Saya rasa kalau admin YouTube tu, kalau boleh delete lah. Memalukan. Kan? Dia sebut apa? Kalau kita mati nanti, ya, masuk kubur, malaikat tanya, apa perjuangan kamu terhadap Islam? Dia kata. Ni dalam kuliah masjid ni. Kuliah agama ni. Dia cerita. Bila kita mati, malaikat akan tanya, apa perjuangan kamu terhadap Islam? Saya sokong Islam, saya berjuang Islam. Apa bukti dia? Tanya malaikat. Ni, saya ahli PAS. Dia tunjuk kad PAS. Okey, ahli PAS. Tum. Nampak masuk syurga. Tanya yang lain. Apa bukti kamu terhadap perjuangan Islam? Saya sokong juga PAS. Sokong juga dari belakang-belakang. Apa bukti dia? Mana kad bukti? Tak ada, saya sokong belakang-belakang. Oh, sokong belakang. Masuk neraka. Itu diceritakan secara jelas dalam ceramah agama. Dalam masjid. Ada kat YouTube, saudara. Maknanya bila mati nanti, kita selalu dengar cerita soalan-soalan mungkar nakir. Kan? Tentang ma rabbuka wa ma imamuka. Itu yang diajar. Yang dicerita oleh ustaz-ustaz kita. Ya, siapa Tuhan kamu, siapa imam kamu, siapa. Ini yang diajar. Kita tak pernah diajar pun daripada kecil tentang malaikat tanya mana kad ahli parti Islam. Tak ada. Tapi muncul.
Dalam politik muncul ajaran ini. Ya. Kalaulah malaikat boleh bercakap dan memberitahu kepada seluruh umat Islam. Mereka kata apa? Aku tak ada masa nak tanya kau orang parti mana lah. Bila kau dah mati saja, habis dah dunia ni. Tak kisah parti apa pun. Aku akan tanya amalan kau terhadap agama. Keyakinan kau dan iman kau kepada Al-Quran, hadis, itu je. Tak ada masa aku tanya kau tak parti mana. Apatah lagi dia tanya mana kad kalian, bukti, tak ada. Tapi dijadikan bahan dalam ceramah, saudara. Sebab apa? Nak tarik ahli ramai. Nak suruh ahli berjuang dan berjihad bersama parti mereka. Mereka tak pada tunggang ini. Bawa cerita karut pun tak apa. Janji ahli akan percaya dekat dia. Takkan dia menipu. Janggut panjang sampai kat pusat. Takkan menipu. Serban tebal. Takkan menipu. Maka orang Melayu pun percaya. Kita kena berjuang. Kita kena berjihad demi Islam. Kalau pemimpin minta derma, kena bagi. Kena bagi. Itu jihad. Ada walaupun panas. Dia kata cerita karut, cerita bohong. Kita bohong apa benda dalam YouTube? Buka lah. Ha. Buka YouTube. Buka sekarang. Mereka tanya. Tanya kad ahli. Ada di YouTube. Yang saya cakap ni semua benda dalam YouTube. Yang MP Jasin. Saya sebut nama MP Jasin. Saya nak sama-sama mana? MP Jasin. Dalam kuliah ada sebut. Siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah mesti berada dalam PAS. MP Jasin juga pernah menulis. Perlembagaan ini kafir. Perlembagaan ini syirik. MP Jasin juga. Yang mengajar. Perlembagaan Malaysia ini syirik. Haram siapa sokong perlembagaan. Waktu itu dia tak jadi wakil rakyat, saudara. Dia sedap cakap sebab dia tak jadi wakil rakyat. Dia bukan ahli parlimen. Cuba sekarang tanya dia balik. Haram ke tak haram perlembagaan? Syirik ke tak syirik? Dia tak akan jawab, saudara. Dia tak akan jawab. Dia tak akan jawab. Sedangkan perlembagaan itu tidak bertukar pun. Tapi dia tak akan jawab. Sebab dia dah bersumpah dalam parlimen. Dia dah bersumpah dalam parlimen untuk mempertahankan perlembagaan persekutuan. Mempertahankan perlembagaan yang dia katakan syirik itu. Yang dikatakan sesat itu. Dia bersumpah dalam parlimen untuk mempertahankannya. Sebab itu kalau saudara tanya dia sekarang, apa hukum perlembagaan, dia tak akan jawab, saudara. Tak percaya, cuba try test. Cuba try test tanya Haji Hadi. Wahai Tuan Guru Haji Al-Hadi Al-Marangi, saya nak tanya, apakah perlembagaan Malaysia ini tauhid? Apakah perlembagaan Malaysia ini kafir? Saya nak tanya. Saudara akan dengar apa jawapan dia. Dia takkan jawab. Paling kuat dengan kata apa? Ini soalan iblis. Ini soalan syaitan. Ini bisikan iblis. Itulah paling kuat. Macam ada wartawan tanya dia pasal Mali tu kan. Bagaimana Tuan Guru? Macam mana dalam peristiwa Mali? Ini soalan iblis. Ini soalan syaitan. Dia tak boleh jawab. Ini bisikan iblis. Tanya pasal hudud. Macam tu juga. Ini bisikan syaitan. Syaitan pasal tanya pasal hudud. Dia tak boleh jawab, saudara. Sebab Tuhan dah tunjuk kepada kita, inilah muka-muka orang yang munafik, yang hipokrit, menipu orang Islam. Tetapi bila ada kuasa, dia tidak laksanakan. Ini yang Al-Quran selalu ingatkan kita. Orang yang berjanji, orang yang berkata, tapi tidak melaksanakan apa yang dia kata. Sebab itu katanya Haji Hadi sekarang, dia takkan boleh jawab. Percayalah, dia takkan boleh jawab. Sebab isu perlembagaan Malaysia inilah menjadi pencetus kepada peristiwa Mali. Sebab itu sekarang ni, bila wartawan tanya dia, sebelah dia Mahathir. Sebelah dia Mahathir. Wartawan pula nakal. Pergi tanya isu Mali dalam keadaan Mahathir ada sebelah. Macam mana Haji Hadi nak jawab? Takkan Haji Hadi nak kata syahid? Ana yakin yang mati di Mali itu syahid. Mahathir kan sound dia. Mana Mahathir syahid? Mati katak, kata Mahathir. Bergaduh pula dia. Bertumbuk pula dua orang tu. Kan? Sebab itu dia baik tak payah jawab. Sebab apa? Nak jaga hati dia. Nak jaga hati Mahathir. Sebab itu bila orang cerita pasal Tok Guru Aziz, dia boleh hina Tok Guru Aziz. Mahathir boleh hina. Haji Hadi boleh ketawa je. Mahathir mempersendakan Tok Guru Aziz. Ada kan? Dalam YouTube.
mempersendakan Tunku Aziz, Haji Hadi ketua besar. Malang, saudara. Ya, rosaknya parti PAS ini kerana diberikan pemimpin kepada orang yang ada kepentingan seperti Haji Hadi.